أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita semua dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmatnya itu, dan dengan syukur itu mudah-mudahan kita ditambah lagi nikmat-nikmat yang lain dan menjadikan kita orang yang selalu mengingati dan menyadari nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kita, sehingga kita ini sentiasalah bersyukur kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam ini ingin kita meneruskan semula pengajian kitab yang sudah lama terhenti, iaitu kitab Mabadi' At-Tasawuf Al-Islami, yakni prinsip-prinsip tasawuf Islam yang dikarang oleh Syekh Abdul Hafiz Faraghli Ali Al-Qarani. Baik, perkara yang ingin disambung, kalau tak silap saya lah, kalau berulang pun tak apalah, kita ambil daripada persoalan yang lama, yang sudah lama kita tinggalkan, iaitu persoalan pokok dalam tasawuf, persoalan asas, persoalan utama dalam tasawuf. Perkara ini perlu kita tahu dan fahami baik-baik supaya usaha kita untuk menghayati agama ini berada di atas landasan yang lurus, yang betul. Agama kita ini memang berpaksi atas 3 paksi utama. Kita kena ingat ini. Inilah 3 paksi utama agama kita, iaitu pertama sekali akidah. Akidah, biarlah akidah itu akidah yang hak. Akidah yang diformulakan, yang dikemukakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua,
iaitu syariah atau fiqh, perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam, amalan yang melibatkan persoalan yang sangat luas, melibatkan urusan ibadah, kekeluargaan, munakahat, kemudian urusan muamalat, ekonomi, siasah atau politik dan macam-macam lagi. Itu cabang-cabang fiqh. Dan yang ketiga, paksi yang ketiga adalah tasawuf atau akhlak. Jadi nak menghayati agama ni kena ada 3 komponen ni: akidah, fiqh dan tasawuf. Barulah agama itu dapat dihayati dengan baik. Jadi apa yang kita nak sebut sikit malam ini ialah persoalan yang ketiga itu, paksi yang ketiga, iaitu tentang tasawuf. Apakah pedoman-pedoman yang perlu kita tahu tentang tasawuf ni? Sebab kalau pedoman ini kita tidak dapat mengetahui, kita tak tahu dan tak faham dengan baik, dia membuka ruang kepada kesesatan. Membuka ruang kepada terbabah, sesat, sehingga membawa kepada kerosakan agama, kerosakan akhlak, sikap dan macam-macam lagi lah. Jadi perkara yang perlu kita perhatikan tentang tasawuf ini ialah prinsip-prinsip dia tu, persoalan-persoalan penting dia tu, supaya kita tahu. Kita nak belajar tasawuf yang merupakan sebahagian daripada salah satu di antara 3 komponen utama agama ni, apa pedoman dia? Apa pedoman dia, apa persoalan utamanya, supaya kita dapat tahu dengan baik dan dapat menghayati dengan baik. Jadi kalau kita tidak ada pedoman ini dalam bidang tasawuf ni lah, kalau bidang fiqh sudah ada alim ulama, ada kitab-kitab yang sudah menjelaskan lah. Demikian juga bidang akidah, maka ada alim ulama, ada kitab-kitab yang dihuraikan. Maka tasawuf pun seperti itu juga. Jadi pengajian kita pada kali ini ni, kita nak fokus kepada tasawuf tu. Ada orang kadang-kadang dia memberi komentar ataupun memberi macam kritikan. Baguslah, alhamdulillah. Dia kata, apa dok mengajar tasawuf saja. Jadi kita beritahu bahawa bidang fiqh ada ulama dia, ada ahli dia yang mengajar dia. Bidang akidah ada alim ulama, ada ahli-ahli yang mengajar dia. Jadi kalau kita nak mengajar sekaligus tu, jadi tom yang lah. Jadi bolong abu sikit. Jadi kita mengajar bidang tasawuf di sini untuk memahami persoalan tu. Dengan harapan mudah-mudahan ada jugalah orang yang mengajar bidang akidah, yang mengajar bidang fiqh untuk memenuhi keperluan. Jadi kita fokus kepada tasawuf ni pertama sekali kerana memang kita ni menceburkan diri dalam bidang ni, dan kita rasa kita adalah sedikit sebanyak modal untuk bercakap tentang perkara ni. Jadi mana-mana alim ulama yang tahu bidang lain, dia bercakap bidang lain pula lah, bidang akidah, bidang fiqh. Jadi kita mengajar tasawuf ni tidaklah berarti tasawuf semata-mata. Tasawuf itu adalah hanya satu komponen, sebahagian daripada yang saya sebut tadi tu, tiga paksi utama agama ni: akidah, fiqh dan tasawuf. Jadi pada malam ini kita nak tengok balik tentang persoalan pokok dan tasawuf yang mungkin saya sudah ulah dulu, tapi saya tak ingat dah pak mana saya berhenti dulu. Berulang sikit pun tak apalah dah. Baik, yang pertama iaitu persoalan pokok dan tasawuf ini adalah berkaitan dengan persoalan makrifat, mengenal Allah. Iaitu mengenal sifat-sifat dan nama-namanya
secara ta'alluq, tahakkuk dan takhalluq. Baik, apa maksudnya? Perkara utama, perkara paling asas, persoalan yang dianggap sebagai persoalan utama dalam tasawuf ni, persoalan mengenal Allah. Dah kalau begitu, apa beza dengan usuluddin yang juga mengenal Allah? Jadi mengenal Allah, gaya usuluddin itu dinamakan i'tiqad. Itu adalah basic atau asas. Mengenal Allah secara i'tiqad, yakni cara kita mempelajari, memahami dan meyakini dia itu. Terkenal Allah Ta'ala, kewujudan Allah. Kita faham maksud kewujudan Allah itu. Kemudian kita tahu dalil-dalil dia itu. Sekadar yang perlu. Demikian juga sifat-sifat Tuhan yang lain. Dan demikian juga persoalan-persoalan yang lain. Bila kita tahu, terutamanya dalam bab makrifat ni dengan dalil-dalil yang memadai, sama ada dalil akli ke, yang melibatkan dalil akli dan juga dalil naqli, dalil akal, dalil Al-Quran dan hadis, sekadar yang memadai, itu dinamakan i'tiqad. Bila kita kenal adanya Allah dengan dalil yang paling mudah, bersyahidkan dengan kewujudan alamnya. Ada alam ini adalah dalil kepada kewujudan Allah. Kerana kita menerima bahawa setiap sesuatu itu yang asalnya tidak ada, kemudian ada, maka ada pencipta dia. Itu adalah prinsip yang diterima oleh semua orang. Setiap benda yang asalnya tak ada, kemudian ada, mesti ada tukang buat dia. Itu prinsip asal. Jadi dalam bab akidah, kita nak pergi kaedah yang mudah ni, bila kita meyakini kewujudan Allah, berdalilkan kepada kewujudan makhluk ni, adanya makhluk menunjukkan ada pencipta dia tu, itu sudah memadai dalam bab itu. Bab itu persoalan bab wujud Allah. Demikianlah juga sifat-sifat dia yang lain. Jadi itu mengenal Allah secara dalil tadi tu, ataupun kita baca sebahagian Al-Quran, kita mengaji Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Jadi Tuhan itu Maha Esa, bersifat Maha Esa, berarti dia ada lah. Bila Tuhan bersifat begitu, sifat begini, berarti dia ada. Jadi secara tidak langsung, memang ayat itu juga jadi dalil kepada kewujudan Allah. Selain daripada menjadi dalil keesaan Allah, Qul huwallahu ahad, ayat ini memang menjadi dalil kepada keesaan Allah. Tapi ayat ini juga boleh menjadi dalil kepada kewujudannya. Kerana sesuatu yang ada sifat tu berarti adalah bendanya. Secara mudahnya begitulah. Jadi saya nak beritahu orang yang meyakini adanya Allah, kerana berdalilkan dengan ayat yang mudah itu, Qul huwallahu ahad, ataupun dalil akal, makhluk ini sebagai bukti kewujudan Allah, berarti dia sudah mengenal Allah secara i'tiqad. Jadi percaya benda itu. Lalu bagaimana dengan makrifat dalam tasawuf? Tidakkah itu bertembung dengan usuluddin? Jadi usuluddin ini mengenal Allah itu dari segi namanya, istilahnya orang panggil i'tiqad. Dan asasnya adalah akal. Manusia menerima kewujudan Allah dengan berdalilkan dalil akal, berbuktikan dengan penghujahan akal. Akal kata kalau ada alam ini, dengan adanya alam ini, itu sebagai bukti adanya tukang buat dia itu. Fikiran yang semudah itu pun sudah dikira cukup dalam bab usuluddin. Dalam bab usuluddin. Tapi bagi orang yang mengaji kitab dengan dalil yang nama yang bermacam-macam, dalil hudus, dalil imkan, dalil taqaddum wa ta'khur, jenis-jenis dalil itu waktu itu bukan qadha fardu ain. Tapi kalau siapa yang belajar, baiklah, lebih mendalamkan faham dia lah, lebih menguatkan lagi hujah dia lah. Tapi memahami semua itu bukan tuntutan fardu ain. Tapi baik orang yang mempelajarinya, bagus, molek kalau dia belajar, kerana dia lebih mengukuhkan keyakinan. Tapi untuk keperluan asas ni, cukup dalil umum tadi itu.
Mana bukti adanya Allah? Adanya alam ni lah. Sebagaimana orang-orang Badui di zaman Nabi meyakini kewujudan Allah dengan mengkiaskannya dengan kewujudan najih unta di tengah padang masih. Dia kata kalau adanya najih unta ni, tai unta ni menunjukkan kepada ada unta, sekalipun unta tu tak ada depan mata, tapi dia yakin ada tahi unta, mesti ada unta. Lalu dia kiaskan kepada alam, maka imannya sudah dikesah dalam bab mentauhidkan kewujudan Allah tu. Nak kabarnya bahawa ini mengenal Allah secara usuluddin, secara asas. Dan nama mengenal Allah secara usuluddin ini, maka istilahnya disebut sebagai i'tiqad, pegangan. Demikianlah sifat-sifat Tuhan yang lain, kudrat, iradat, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, dan yang berkait itu dengan kefahaman yang mudah seperti itu sudah dikira melepaskan kita memadai untuk mengenal Allah secara usuluddin, i'tiqad. Baik, bila bercakap masalah tasawuf ni pula ni, maka persoalan utama dia, persoalan pokok juga mengenal Allah. Jadi kat mana beza antara usuluddin dengan tasawuf ni? Dua-dua ni mengenal belaka. Jadi saya sebut tadi, mengenal Allah secara usuluddin dinamakan i'tiqad. Maka i'tiqad ini mengenal Allah, asas dia adalah akal. Manusia dapat membuktikan kewujudan Tuhan dan sifat-sifat kesempurnaan dia itu menggunakan dalil akal, sama ada renungan atau kefahaman. Dia belajar Al-Quran, dia faham, atau dia menggunakan akal, dia fikir, lalu dia menerima kenyataan itu. Itu asas kepada mengenal Allah secara usuluddin. Adapun ma'rifat yang dimaksudkan dalam tasawuf, dia adalah tingkatan daripada mengenal Allah secara usuluddin. Bagaimana tingkatan ini boleh berlaku? Bagaimana yang dikatakan tingkatan itu dalam bab mengenal ini? Maka dalam istilah mengenal Allah secara tasawuf ini dinamakan ma'rifat. Jadi dari segi beza, dari segi nama sudah nampak beza dah. Mengenal Allah dalam usuluddin, i'tiqad. Mengenal Allah secara tasawuf, ma'rifat. Nama sudah berbeza. Kemudian mengenal Allah secara usuluddin, asasnya adalah akal. Kita belajar, kita faham. Kemudian kita fikir, berhujah dengan akal, lalu meyakini benda itu. Adapun mengenal Allah secara tasawuf, maka asasnya adalah qalbu, zauq, perasaan, merasai. Baik, macam mana kita nak tengok perkara ini dalam bab mengenal wujud Allah? Bila kita kenal wujud Allah secara usuluddin, dengan erti kita tahu benda tu, kita faham benda tu, kita ada dalil. Dalil yang mudah lah. Dalil yang mudah. Kalau kita tengok kepada imam-imam terdahulu, dalil-dalil akal yang mereka kemukakan untuk membuktikan kewujudan Allah tu bermacam-macam, tapi konsepnya serupa je lah. Di antara imam-imam, ada yang mengemukakan dalil, dia kata tengok bagaimana istana dibuat. Dia kata tengok istana tu, bahan yang digunakan untuk membuat istana tu batu-batu. Batu itu ni, boleh akal boleh terima tak batu-batu ni terkumpul dengan sendiri sehingga jadi istana? Tak masuk akal langsung. Jadi terbina istana tu mendalil-dalil, menjadi dalil yang kuat bahawa mesti ada tukang dia tu. Itu dalil yang dikemukakan oleh imam, kalau tersilap Imam Ahmad ataupun Imam Abu Hanifah. Dalil logik akal. Tengok istana, tengok ada batu-batu setimbung tu dia naik sendiri, tok akhir sekali kena pelah jadi istana. Akal dia nak terima, mesti akan tak kata mesti ada tukang dia, ada kontraktor dia yang buat benda ni, mesti dengan hukum akal. Lalu mereka kata demikianlah alam ini terbina secara tersusung, bukan setimbung tu tersusung.
ada pokok, ada sungai, ada matahari, sistem. Matahari jalan molek, bulan jalan molek. Sama macam istana kok, terbina dia tu. Nak kabarnya mesti ada tukang atur, tukang buat. Itu cara, logik akal. Jadi itu logik mudah lah. Mengenal semua itu dengan jalan usuluddin. Yang ini menggunakan hujah akal sehingga meyakini betul. Ada tukang buat. Akal terima tu usuluddin. Hujah akal betul ada Allah Ta'ala. Baik. Tasawuf ni mengenal dengan jalan qalbu, zauq. Bagaimana? Iaitu bila kita kenal kewujudan Allah dengan jalan usuluddin ini, tapi kenal kita tu lebih kepada meyakini. Tapi kadang-kadang tidak cukup kuat untuk menggerakkan kita kepada hal-hal yang lebih dari itu. Kita sebagai Muslim, kita kenal tentang kewujudan Allah, tapi dorongan ibadah kita lemah. Dan ruang kita melakukan kejahatan masih terbuka luas lagi. Kemudian banyak urusan-urusan lain tu, jadi keyakinan kita tu kadang-kadang tidak memadai sebagai satu tenaga untuk menggerakkan kita mengabdikan diri dengan sebaik-baik dan sejujur-jujurnya kepada Allah. Tak ganggi situ. Kerana tidak ada zauq dan qalbu, tak hidup. Tapi keyakinan tu ada. Keyakinan kita tu tak cukup padang untuk menghalang kita daripada perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang. Sebab tu kita banyak langgar. Tapi kita yakin adanya Allah. Tapi tak cukup kuat. Jadi mengenal Allah secara tasawuf ni, apabila keyakinan i'tiqad tadi tu, dia mula membuahkan zauq dalam hati. Bawa terasa Allah ada. Timbulnya rasa dalam hati tu, bukan kita tahu, bukan saja kita yakin, tapi timbulnya zauq dalam hati tentang kewujudan Allah. Itulah dikatakan mengenal secara tasawuf. Jadi mana-mana i'tiqad kita tu yang mula mengguris ke dalam hati, yang mula menimbulkan rasa dalam hati tentang benarnya keyakinan tu, itu bermulanya tasawuf. Itu dikatakan makrifat. Jadi kita mengenal dalam usuluddin tentang adanya Allah, manusia akan mati, manusia akan dihisab, akan dibalas. Tapi kefahaman dan keyakinan itu kadang-kadang tak padang nak menghalang kita daripada perbuatan-perbuatan buruk yang kita selalu buat hari-hari. Tak padang kadang. Tapi tetap yakin, kita tak ragu. Setiap orang akan mati, tak ada orang ragu. Tapi tak cukup kuat. Kenapa? Kerana dia belum menjadi qalbunya. Belum meningkat ke tahap rasa di qalbu. Tak sabar, tak dang situ. Tapi yakin dia tak yakin. Tak ada orang ragu. Setiap orang akan mati, tak ada orang ragu. Kecuali orang gila je. Tapi dorongan tu tak padang, tak cukup. Maka dia perlu ditingkatkan dengan manhaj, dengan proses tertentu, sehingga keyakinan bahawa setiap orang akan mati, akan dibalas tu menimbulkan rasa dalam hati dia tu. Allah betul sungguh. Lalu menggerakkan dia untuk berkhidmah, berbuat ibadah, melakukan kebaikan, melakukan kejujuran. Menggerakkan dia itu atas dorongan qalbu dia. Itu bagi makrifat. Mendorong dia untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang sebelum ni mungkin menjadi perbuatan dan kelakuan dia jadi terubah sikit demi sedikit, sama ada mendadak ke sikit demi sikit, tapi menggerakkan dia. Itu makrifat. Jadi beza antara makrifat usuluddin dengan makrifat tasawuf ni, kerana makrifat tasawuf tu keyakinan tu dia membuahkan zauq dalam hati, dia membuahkan makrifat itu sudah tertanam dalam qalbu dia tu. Yang ini membuahkan cita rasa. Kalau kita pertama sekali usuluddin kita yakin adanya Allah, tasawuf ni terasa benarnya adanya Allah. Itu beza dia. Kalau usuluddin kita yakin Allah Ta'ala Maha Kuasa, maka tasawuf ni adalah terasa benarnya kekuasaan Allah. Benar, terasa, mari timbul rasa. Itu tasawuf. Itulah tempat beza antara usuluddin dengan tasawuf. Kalau usuluddin, caranya belajar, faham dan cuba fikir dengan akal, lalu akal kita boleh menerima kebenaran perkara itu tu. Betul usuluddin. Tapi tasawuf caranya adalah riyadah dan mujahadah. Yang ini beramal saleh, zikir, muraqabah,
sehingga hati menjadi lebih bersih, lebih murni. Dengan sendirinya keyakinan itu akan bertukar menjadi satu rasa dalam hati, sehingga terasa benar adanya Allah, benarnya Allah Ta'ala Maha Kuasa. Lalu dia akan menggerakkan anggota-anggota kita untuk dihadapkan kepada pengabdian diri kepadanya. Itu makrifat. Jadi kalau begitu, makrifat yang menjadi persoalan pokok dalam tasawuf ini, dia sama dengan makrifat dalam usuluddin dari satu segi, yakni dua-duanya berpaksikan keyakinan terhadap Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya. Bezanya usuluddin akal, tasawuf qalbu, melibatkan rasa, melibatkan rasa benarnya. Kemudian disebut di sini 3 istilah, iaitu ta'alluq, kemudian tahaqquq dan takhalluq. Istilah-istilah ini diambil antaranya daripada hadis Nabi. Takhallaqu bi akhlaqillah. Hendaklah kamu berakhlak dengan akhlak Allah. Disuruh berakhlak dengan akhlak Allah. Jadi segala akhlak Allah itu apa? Yakni segala sifat dia, asma dia, af'al dia tu, maka itulah akhlak Allah, sifatnya lah. Dan manusia disuruh mencontohi sifat-sifat itu sekadar yang mampu dia contohi. Dan manusia ada bahagian, ada kemungkinan untuk menirunya itu. Kita belajar dalam ilmu usuluddin, Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu. Maka kita pun, manusia ni ada potensi kebolehan untuk memiliki sifat-sifat itu secara pinjaman, bukan secara hakiki. Demikian juga al-asma al-husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Al-Ghafur, Maha Pengampung, Al-Wahhab, Maha Pemberi, Ar-Razak, Maha Pemberi Rizki, Al-Muhyi, Al-Mumit, yang Maha Menghidup, Maha Mematikan. Itu merupakan sifat ataupun af'al Allah Ta'ala yang kita ni disuruh tiru dari sudut-sudut tertentu. Dan manusia yang paling sempurna, lengkap mencontohi akhlak Tuhan ini tidak lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi Muhammad itu dianggap cermin ketuhanan yang paling sempurna. Inilah tempatnya keliru orang yang cuba nak memahami kitab-kitab tasawuf yang agak detail. Tempat keliru, tak boleh nak faham. Sehingga akhir sekali berlaku kekeliruan fahamlah. Cuma saya nak kabarnya bahawa manusia ni dia ada potensi untuk tiru sifat-sifat Tuhan. Dan yang paling sempurna dapat melakukan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka wahai Muhammad berada atau memiliki akhlak yang paling agung. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad dapat menerapkan sifat-sifat ketuhanan secara sempurna pada dirinya itu. Sempurna dari sudut kemampuan untuk bersifat dengan sifat itu. Ada pada diri Nabi Muhammad. Itu kita tak nak pergi jauh, tapi nak beritahu kita. Baik, sekarang ni berkait dengan takhalluq ni. Takhalluq ni kita disuruh tiru sifat-sifat Tuhan tu. Kalau Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman, kita nak suruh biar ada juga sifat tu. Ar-Rahim, kita pun yang Maha Pemurah Penyayang, biar ada pada kita. Ar-Razak, dia Maha Pemberi Rizki, biar ada juga pada kita ni sifat-sifat kita tu. Demikianlah asma-asma Allah Ta'ala yang lain. Al-Ghafur, yang Maha Pengampung, Pemaaf, biar ada pada kita. Baik, proses nak mencapai tahap itu bagaimana? Di mana tempat bezanya akidah usuluddin dengan tasawuf dalam bab ini? Usuluddin memahami makna-makna tadi itu. Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Asma' Al-Husna yang lain. Dia tahu, dia faham. Allah Ta'ala bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dia tahu, dia faham. Itu usuluddin.
Dia faham dan dia yakin. Tapi tasawuf, bagaimana sifat-sifat ini itu terbina pada dirinya. Kalau kita belajar Asma'ul Husna, Allah Ta'ala itu Al-Ghafur, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Kita tahu itu sifat Allah Ta'ala. Tapi tasawufnya macam mana? Bagaimana sifat itu tu paling tidak ada juga sikit pada kita ni. Kita menjadi seorang yang pemaaf kepada kesalahan orang. Itu tasawuf. Atas keyakinan tu Usuluddin lah. Allah Ta'ala tu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Kita tahu, kita faham, yakin sifat tu. Tapi bagaimana sifat tu ada pada kita juga. Kita ni mengambil sifat tu dan berwatak dengan watak tu juga tu. Itu tasawuf. Bagaimana sifat-sifat Allah Ta'ala tu terbina, tercorok pada kita, itu bahagian tasawuf. Sekarang bila kita Usuluddin, kita baca sifat tu Ar-Rahman Ar-Rahim pada Allah Ta'ala, dengan kita tak ada sifat tu, tak ada. Perangai-perangai tu tak ada dengan kita. Tapi tasawuf nak suruh bukan saja kita tahu Allah Ta'ala memiliki sifat tu, tapi bagaimana sifat tu ada juga pada kita ni. Jadi proses nak menimbulkan sifat tu supaya terbina pada kita, itu proses tasawuf. Proses memahami sifat-sifat tadi itu supaya kita faham dan yakin itu menjadi sifat Allah Ta'ala, itu Usuluddin. Itu Usuluddin. Jadi proses membina makrifat ni dalam bentuk ta'alluq, tahaqquk, akhir sekali jadi takhalluq. Ini istilah, iaitu bermula dengan ta'alluq ni, yakni kita percaya Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna seperti yang disebutkan tadi. Itu ta'alluq. Ta'alluq maksudnya kita yakin, kita percaya. Kemudian bagaimana kita ni supaya sifat-sifat itu timbul atas batang tubuh kita juga. Kalau Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, supaya sifat itu ada pada kita juga. Itu peringkat yang dinamakan sebagai tahakkuk. Tahakkuk. Kita tahu Allah Ta'ala ada sifat-sifat ni, kita nak supaya sifat itu jadi sifat kita juga. Dia Maha Pemberi rezeki, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha As-Sabur, As-Syakur dan sebagainya tu, kita nak supaya benda tu ada pada kita juga. Kalau kita faham, kita yakin, tu Usuluddin. Tapi cuba nak tanam sifat-sifat tu sehingga jadi sifat kita juga, itu tasawuf. Itu sebahagian daripada proses membina makrifat. Supaya kita nampak beza di mana tasawuf, di mana Usuluddin, di mana tasawuf, kerana dua-dua itu persoalan pokoknya adalah makrifat, mengenal Allah. Jadi secara mudahnya nak membezakan antara dua ni, mengenal Allah, gaya Usuluddin itu adalah memahami dan meyakininya. Adapun mengenal Allah secara tasawuf, merasai dan menjiwainya, menghayatinya. Baik, hal ini berdasarkan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang bermaksud, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Jadi ayat ini memberitahu tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, mengabdikan diri. Ibadah ini ada dua. Ada ibadah yang rasmi, ada yang tidak rasmi. Yang rasmi itu ibadah yang ada kaedah, dia ada tata cara dia tu, dia ada hukum hakam berkait dengannya. Itu ibadah yang rasmi. Bila cukup syaratnya, syarat fiqhnya dan syarat tasawufnya, maka dia menjadi ibadah yang rasmi. Seperti solat, puasa, zakat, dan kebaikan-kebaikan lain yang diperintahkan oleh syarak, yang ada kaifiat cara dia itu. Jadi kalau kita tengok orang melakukan sembahyang dengan kaifiat sembahyang tu, kita fahamlah dia tak buat benda lain dah tu, dia beribadah dengan cara sembahyang, kerana ada tata cara dia tu. Kalau duduk saja-saja, orang tak buat gitu. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain yang itu rasmi. Jadi ibadah rasmi ni dia ada kaifiat dia.
Dia ada syarat-syarat dia dan perkara-perkara yang berkaitan lah. Dan dia ini ghalibnya berkait dengan waktu-waktu tertentu. Ini antara bentuk ibadah yang rasmi. Tapi ibadah ni ada yang tidak rasmi. Yang ni segala aktiviti hidup manusia ni sebenarnya boleh jadi ibadah kalau dia didasari atas dasar yang betul. Dia akan jadi ibadah. Makan minum kita, aktiviti hidup kita, kerja kita, cari nafkah kita, urusan kita dengan manusia, segala apa saja akan jadi ibadah. Tapi ibadah yang tidak rasmi. Bila Allah Ta'ala kata, aku tidak menjadikan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah, mencakupi dua-dua itu. Ibadah yang rasmi dan ibadah yang tidak rasmi. Baik, ibadah yang rasmi ini, kunci supaya dia jadi ibadah secara umumnya ada dua kunci. Hak mudahnya lah. Pertama sekali, membetuli hukum fiqh. Cara dia tu kena betul cara dia seperti yang disebut dalam hukum fiqh. Semayang dia ada rukun dia, ada syarat dia, ada apa yang menjadikan semayang tu sah, apa yang membatalkan dia, dihurai, dijelaskan dalam kitab fiqh. Jadi semayang ni akan jadi ibadah pertama sekali bila dia membetuli hukum fiqh, memenuhi kehendak hukum fiqh. Dan yang kedua, membetuli hukum tasawuf, dilakukan dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan hati-hati, tidak ada riak, tidak ada ujub, tidak ada takabur dan sifat-sifat buruk yang lain. Bila ibadah tu dilakukan dengan memenuhi kehendak hukum fiqh dan hukum tasawuf ni, maka yang rasmi itu akan jadi ibadah. Maka ibadah yang tidak rasmi bagaimana? Makan minum kita, tidur bangun kita, kerja kita, cari nafkah kita. Maka kunci dia akan menjadi ibadah pun seperti itu. Pertama sekali, segala perbuatan tu tidak langgar, tidak berlawan dengan syarak ataupun selaras dengan hukum syarak. Makan minum kita ada pedoman syarak dia. Kerja buat kita ada pedoman syarak dia. Muafakat dengan ataupun tidak berlawan dengan keharusan syarak, kebenaran syarak, sesuai dengan syarak lah. Kita makan ke, dia ada hukum halal haram dia dan sebagainya, sesuai dengan hukum tu. Yang kedua yang menjadikan ibadah tidak rasmi ini menjadi ibadah apabila semua itu dilakukan semata-mata paling kurang lillah, dilakukan kerana Allah. Makan minum dia itu dilakukan supaya ada tujuan-tujuan yang akhir sekali balik kepada Allah. Makan minum, macam mana makan minum boleh kerana Allah Ta'ala? Kita makan minum supaya ada kekuatan, ada kesihatan, dapat buat ibadah. Itu sebahagian dari. Kita tidur supaya dapat cukup kerehatan, badan kita sihat, dapat berbuat ibadah, dapat memenuhi kewajipan agama dan sebagainya. Itu juga lillah. Jadi makna lillah ni sangat luas. Cuma yang penting ada niat tu. Ada niat dalam gerak kita tu. Makan minum kita ada niat ini. Ada kefahaman dan niat itu. Itulah yang akan menjadikan ibadah yang tidak rasmi juga menjadi ibadah. Jadi bila ibadah yang tidak rasmi, ibadah yang rasmi ini dilakukan dengan betul, maka tercapailah maksud ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia ini kecuali untuk tujuan beribadah. Tapi dasar kepada ibadah ni, landasan ataupun topok kepada ibadah ni adalah makrifat. Topok dia. Baik. Tadi saya sebut makrifat ada dua bentuk. Makrifat usuluddin dengan makrifat tasawuf. Dua-dua ni tetap menjadi topok kepada ibadah tadi tu. Kalau tak ada topok ni, ibadah tu runtuh. Runtuh ibadah tu. Tidak ada tauhid, tidak ada i'tiqad, runtuh ibadah. Jadi ibadah ni yang terbina ni mesti dibina atas i'tiqad yang betul. Maksudnya orang yang buat ibadah ni, yang rasmi ke tak rasmi ke, hendaklah orang ini dia ada akidah yang betul, dia bertauhid dengan tauhid yang betul. Yang ni iman dia betul terhadap Allah Ta'ala. Itu paling asas sekali lah.
yang menjadikan ibadah. Maka sebab itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bila dia menafsirkan ayat ini, illa liya'budun, itu dia kata illa liya'rifun, supaya tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali supaya bertujuan mereka itu mengenal aku, yakni mengenal Allah. Sebab dengan mengenallah, setelah mengenallah manusia dapat buat ibadah, kata Ibnu Abbas. Jadi tanpa mengenal, tak kenal Allah, ibadah pun tak dapat nak dibuat. Jadi kalau kita dapat kumpulkan dua keterangan tu, maka kita dapat faham bahawa tujuan utama manusia ini diciptakan oleh Allah adalah pertama sekali untuk makrifat, mengenal penciptanya, meyakini, mempercayai, mengimani penciptanya, dan setelah itu ibadah, mengabdikan diri, beribadah, melakukan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan utama manusia diciptakan. Baik. Bagaimana ibadah ini dibina di atas landasan makrifat, usuluddin. Kalau ibadah yang dibuat itu dibuat oleh orang yang tidak ada i'tiqad, tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada hal-hal lain, perkara lain yang wajib dia percayai, maka ibadahnya itu semuanya akan jadi sia-sia, tidak ada arti. Baik. Bagaimana pula dengan makrifat tasawufnya? Kalau makrifat usuluddin kita nampaklah, kalau tak ada makrifat usuluddin, tak ada i'tiqad ni, ibadah semuanya tidak bererti, sia-sia. Tapi bagaimana pula, apa pula peranan makrifat usuluddin ni, makrifat tasawuf ni? Kalau kita ada i'tiqad usuluddin tapi tidak ada makrifat tasawuf, kemungkinan besarnya, antara kemungkinannya, ibadah yang kita buat tu kadang-kadang banyak kerosakannya. I'tiqadnya ada, tapi banyak kerosakan bila tidak ada makrifat tasawufnya. Kerap kali amalan kita dirosakkan oleh riak kita tu, dirosakkan oleh ujub kita, takabur kita, dan sifat-sifat buruk yang lain tu bila tidak ada makrifat tasawuf. Tidak ada makrifat tasawuf. Ada akidah, ada i'tiqad, buat ibadah, tapi lubang besar terbuka kalau tidak ada makrifat tasawuf. Hati kita akan dirosakkan oleh sifat-sifat yang akan menghancurkan seluruh ganjaran perbuatan baik yang kita buat tu. Akan rosak dengan penyakit-penyakit riak dan yang berkait dengan dia tu, dengan ujub dan bermacam-macam lagi lah. Jadi sekarang ibadah, pengabdian diri kepada Allah Ta'ala ni, yang mana manusia itu diciptakan untuk tujuan tu kena ada landasan makrifatnya. Yang ni makrifat usuluddin ataupun i'tiqad, demikian juga makrifat tasawuf. Kena ada dua. Barulah terbentuknya ibadah yang lengkap, yang sempurna, yang mudah-mudahan diterima oleh Allah. Itu pedoman kasarnya. Baik, setengah ahli tasawuf menafsirkan maksud ibadah dalam ayat di atas ialah makrifat, seperti yang saya terangkan tadilah. Tidak ada jalan untuk sampai kepada ilmu makrifat melainkan dengan beribadah secara tulus ikhlas. Kunci untuk mencapai kepada makrifat itu adalah ibadah. Kunci untuk memperolehi makrifat usuluddin ataupun i'tiqad adalah belajar ilmu akidah dan pegang teguh kepada keyakinan itu. Itu kunci memperolehi makrifat usuluddin. Kita belajar sifat 20 lah, mengaji sifat 20, kita faham dia tu, kita pegang sungguh, itu boleh i'tiqad usuluddin. Tapi itu makrifat usuluddin atau nama lain i'tiqad. Tapi kalau makrifat tasawuf, macam mana kita nak perolehi dia? Kerana dua-dua ni menjadi paksi ibadah. Kalau ada makrifat usuluddin saja, tidak ada
Makrifat tasawuf tadilah amalan kita ni banyak terdedah kepada kerosakan. Sama ada rosak yang menghilangkan terus pahalanya itu, iaitu kerana riaknya, atau menguranginya, yang ini tidak khusyuk, tidak ada hati dan sebagainya, boleh merosakkan. Jadi perlu kepada makrifat tasawuf. Kalau makrifat usuluddin ini ataupun i'tiqad tadi tu, pengajian kita tu, kita belajar sifat 20, belajar akidah, kita pegang kuat-kuat, maka tercapailah i'tiqadnya, tercapailah makrifat usuluddinnya. Tapi makrifat tasawuf ni bagaimana kita nak dapatkan dia? Di sini dengan kata melainkan dengan beribadah. Cara dia adalah ibadah, yakni dengan erti beramal, bahasa mudah, beramal secara tulus ikhlas, yakni beramal dengan penuh keikhlasan. Bahasa mudahnya, cara untuk mendapat makrifat tasawuf ini adalah beramal, amalan, praktis, diamalkan amalan-amalan tertentu yang berfungsi untuk menyucikan hati, maka dengannya lah makrifat tasawuf dicapai. Makrifat usuluddin dicapai dengan belajar dan faham dan pegang. Makrifat tasawuf dicapai dengan cara beramal sehingga hati menjadi lebih bersih, lalu tercapailah makrifat tasawuf. Itu pedomang dia. Baik, hal ini telah ditegaskan dalam hadis sebelum ini, iaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, iaitu yang bermaksud kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, namun jika kamu tidak dapat melihatnya, Allah tetap akan melihat kamu. Baik, perhatikan baik-baik hadis ini. Hadis ini hadis ihsan. Dan kalau kita perhatikan, dalam hadis ini sudah merangkumkan 3 elemen utama, paksi utama agama kita ni. Dalam ni ada akidah, dalam tu juga ada fiqh, dalam tu juga ada tasawuf. Baik, bila Nabi berkata an ta'budallaha, dalam itu sudah ada 2, ada akidahnya dan ada fiqhnya. Di mana semua ni? An ta'budallah, engkau beribadah. Jadi untuk beribadah perlukan kepada ilmunya. Maka ilmunya itu adalah ilmu fiqh yang beritahu kita cara nak beribadah, cara nak bersolat, cara nak berpuasa, cara nak melakukan kebajikan itu, kebajikan ini, nak berzakat dan sebagainya. Itu ibadah. Jadi bila disebut anta'budallah, engkau beribadah, maka semestilah dia berkait dengan ilmu fiqhnya, hukum fiqh. Jadi tak boleh nak lari dalam menghayati agama ni, tak boleh nak lari daripada fiqh. Kalau ada orang berpendapat bahawa nak mendekati Tuhan, nak makrifat Tuhan, tak perlu ilmu ni, itu adalah dakwah yang karut. Dakwah yang karut. Nak sampai makrifat ni, tak main ilmu kulit ni. Itu percakapan orang yang akal separuh. Kalau ada yang cakap macam tu, tok tepilah, jangan pakai. Kau pandailah nampak pelik ke, keramat ke, tak keramat ke, tok tepi. Jangan pakai. Kaya langgar pedomang ni. Pelik mana sekalipun, boleh buat aneh mana sekalipun, tok tepi. Jangan pakai buat tu. Kerana perjalanan ni bermula dengan anta'budah. Ibadah mesti ada ilmu dia, ibadahnya. Dan ibadahnya ada ilmunya, itu fiqh. Tapi ibadahnya kepada siapa? Kepada siapa ibadahnya? Anta'budallaha, Allah. Berarti kena kenal siapa itu Allah. Maka mengenal Allah itu ilmunya ilmu akidah, ilmu usuluddin. Tahu Allah itu nama bagi siapa? Itu sifatnya apa? Sifatnya satu, sifat 20 kita mengaji tu. Baru kita kenal Allah. Jadi sudah ada fiqhnya, sudah ada usuluddinnya, 2. Tapi di mana tasawufnya? Maka yang seterusnya itulah tasawuf. Ka'annaka tarahu,
ibadahmu itu yang kau hadapkan kepada Allah, yang kau tujukan kepada Allah, sifatnya bagaimana? Sifatnya seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah engkau melihatnya, itu adalah sifat bagi jiwa kita, roh kita. Sifat bagi roh kita. Yang ni kita beribadah, yang kita tujukan kepada Allah, dalam keadaan yang kita rasai, roh kita, zauq kita, ka'annaka tara, seolah-olahnya engkau melihatnya. Dengan erti seolah-olahnya kita ini duduk depan dia. Seolah-olahnya. Seolah-olahnya kita duduk berdepan. Dengan erti mata kita ni semacam melihat Allah dengan terang. Macam duduk depan. Macam ni bandingan. Tamsilahnya. Jangan bawa pakai ni dengan makna zahir ni. Ini tamsilah. Nak kabarnya sifat-sifat Tuhan yang kita pelajari itu dalam ingatan kita tu tertumpu ke situ. Allah Maha Wujud, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Jelas dan terang, tidak diganggu oleh ingatan yang lain. Itu benda ni. Itu benda ni. Jadi kenyataan kita hari ni mungkin tak gitulah. Hak pertama itu kita ada engkau beribadah. Ada. Pada siapa kau beribadah? Kepada Allah. Ka'annaka tarahu. Itu tak ada. Seolah-olah engkau melihatnya, tak ada. Ada pada kita, seolah-olahnya kita sedang berurusan dengan orang. Itu kadang kita hari ni. Seolah-olahnya kita duduk di supermarket. Duduk. Kalau Abah kata badannya di masjid, tapi hatinya di toko, kata Abah. Guru kita guna bahasa hatinya di toko. Maksudnya sedang berusaha berjual beli. Badan, mulutnya membaca itu dan ini. Badannya sedang rokok sujud. Tapi hatinya di toko. Berapa sen, berapa ya harga dia. Sedang berurusan. Jadi yang itu yang kita tidak ada. Dan itulah tasawuf. Jadi itulah yang kita nak usahakan supaya dapat. Bukan badan kita saja yang beribadah, bukan mulut kita yang mengucapkan, tapi hati kita itu menghadap kepadanya. Yani ingat, bulat ingatan kita, fokus, tertumpu ingatan kita kepada ketuhanannya, sifat-sifatnya. Jadi ingatan yang paling kuat dibahasakan seperti ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya. Itu nak beritahu ingatan terhadap sifat-sifat ketuhanan Allah yang bulat, yang tidak diganggu kepada ingatan yang lain. Itu Allah Maha Kuasa, Maha Melihat, terasa wujud Allah. Ingatan tu menguasai hati sehingga hal lain tak ada nak celah, tak ada nak celah lagi. Itu ka'annaka tarah. Tapi kalau kita tidak mampu seperti ini, ada yang kurang sikit daripada itu pun sudah cukup baik. Tengok dia kata apa lagi? Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Namun sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, yakni tidak sampai seperti itu, fa innahu yaraka, tapi engkau tetap merasai, mengingati bahawa engkau dilihat oleh Allah. Kita rasa ni kita diperhatikan. Hak tadi tu kita rasa kita melihat, yakni mengingati sifat-sifat kesempurnaannya dengan tawajuh, dengan tumpuan yang bulat sehingga tak ingat ke lain tu. Itu hak pertama. Hak kedua ni tak sampai situ, tapi kita tak sedar bahawa kita ni Allah Ta'ala lihat kita. Allah Ta'ala dengar ucapan kita, tahu keadaan kita. Mari lintasan seperti itu juga sebahagian daripada ihsan. Dua-dua ni menunjukkan hati yang ingat, hati yang sedar. Tinggal lagi tahap ingatan tu berbeza. Tahap yang paling biasa, dan ini agak mudah untuk kita usahakan, kita menyedari dan merasakan kita ni dilihat oleh Allah. Ada orang takut nak buat benda ni. Ini hak jenis mengaji Usuluddin saja. Dia takut nak sekarang baca hadis ni. Takut nak menghadirkan kita ni dilihat oleh Allah. Kerana dalam otak dia bayang kita dilihat ni seolahnya Tuhan tu ada celah tu, celah ni duk tengok kita. Wadah, dia takut nak buat.
Oh ni baka ngaji Usuluddin ni. Usuluddin saja. Pekak Usuluddin. Ni nyakit dia mari. Dia akan takut nak menghayati tasawuf-tasawuf gini ni. Kerana dia kata bila ikut ajaran tasawuf, naklah kamu merasa kamu dilihat oleh Allah, dia bayang tu. Jadi nak khabar makrifat tak kokoh lah tu. Usuluddin kalau ngaji Usuluddin saja, tapi tak peracu, tak lumak dengan tasawuf, dia mari banyak kekeliruan. Untuk i'tiqad lepas. Tapi nak menghayati, dia banyak selalu. Banyak timbul kekeliruan. Termasuk dalam perkara ni lah. Kita pernah dengar ada orang takut nak rasa kita ni dilihat oleh Allah. Kita rasa dalam akal kita selama ni, kalau kita dilihat, kita nampak tu orang tu lihat duduk mana tu. Celah ni lah. Seolah-olahnya Tuhan tu ada situ, ada sini. Melihat tengok lihat kita. Ni celaru dia. Celaru orang ngaji Usuluddin saja. Dia takut nak menghayati ni. Padahal kalau dia mengaji secara lengkap, kan jelas Allah Ta'ala sifatnya mukhalafah. Laisa kamitslihi syai'. Jadi bahagian Allah Ta'ala tu jangan caralah. Yang penting kalau guru saya beritahu, yang lebih penting hubunganmu dengan Allah. Bukan Allah itu. Allah itu mukhalafah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak menyerupai sesuatu. Hal lebih penting, apa hubungan Allah dengan kita? Hubungan kita dilihat rasa kita ni. Nak suruh tengok ni kita dilihat. Yang melihat tu jangan fikir ke dia lah, kerana dia mukhalafah tu tidak serupa dengan yang lain. Nak suruh perhatinya kita ni. Kita yang dilihat ni. Yang melihat itu tetap dengan i'tiqadnya mukhalafatuhu lil abadis. Tapi kalau dia mengaji Usuluddin saja, ni tak ada takat ni. Dia mari mikir macam Tuhan duduk celah tu, duduk tengok aku. Seolahnya Tuhan tu ada arah dia, ada tempatnya. Ni makrifat yang tidak kukuh. Sebab tu Usuluddin untuk i'tiqad lepas, tapi nak menghayati tasawuf, kalau tidak mengaji ilmu tasawuf, tak peracur dengan tak lumak dengan ilmu ni, itulah tempat dia sakok. Dan banyak perkara lain lagi. Ilmu Usuluddin ni bagus, dasar, prinsip. Tapi kalau mengaji ilmu tu saja, tak gandingkan dengan tasawuf, dia akan bertemu dengan banyak masalah. Terutama dalam penghayatan macam ni. Banyak perkara. Contoh lain saya nak khabar, orang mengaji tasawuf saja, tak mengaji Usuluddin yang boleh melumakkan ilmu tu, dia akan tembung antaranya bab ni. Antaranya bab masalah qada' apa ni. Dia suruh kita semayang, dia pula tetap kita tak semayang. Dia suruh kita semayang, dia juga tetap kita tak semayang. Akhir kali tak tahu pahaman ni. Pening gitu ya. Dia suruh kita semayang, tapi dia juga tahu kita tak semayang. Macam tak kawan ni. Akhir kali ulang ayat tu apa sudah. Tak tahu nak pijak, nak pegang kawan ni. Ni mengaji Usuluddin saja. Kena mengaji tasawuf, nak pelumak ilmu tu supaya Usuluddin ni nak pasang biar jelas. Atas kefahaman, fahamlah adanya takdir, segala-galanya ditakdirkan oleh Allah, jelaslah. Tapi bila nak pasang atas diri kita ni, mula jadi tak nak siku. Kalau kereta kau, ia pelaga belawang. Ni kau ngaji Usuluddin saja. Dia kena ilmu ni Usuluddin. Sebab tu ulama kita dulu, dia ni serangkai Usuluddin tak tasawuf sekali. Sebab tu ilmu dia tu, makrifat dia tu tahqiq. Tahqiq dengan arti jitu, jelas. Lekok ke mana-mana pun tak akan tembung. Tak akan tembung. Contoh sajalah tapi. Jadi hadis ini menyatakan itulah tasawufnya. Jadi tasawuf ni, engkau beribadah itu perbuatan kita, fiqh syariatnya, badan kita beribadah. Kemudian ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Itu keyakinan kita. Ibadah kita buat ini pengabdian diri kepada Allah. Tapi kelakuan kita itu tasawuf. Kelakuan jiwa kita, ehwal diri kita ni bagaimana? Iaitu engkau merasa engkau melihat kepada Allah, atau paling tidak engkau merasa engkau dilihat oleh Allah. Itu bahagian tasawufnya, ihsannya. Jadi ihsan ini kalau kita nak ambil sipir mudahnya, fiqh itu amalan zahir, perbuatan kita itu fiqh.
Akidah tu tauhid keyakinan kita. Tasawuf itu adalah zauq dan perasaan kita, ehwal hati kita dalam ibadah itu. Itulah tasawuf. Dengan 3 perkara inilah agama itu dihayati dengan baik. Baru dapat dihayati dengan baik. Kalau tak ada tasawuf, dia ada akidah, dia ada fiqh, dia macam kereta tayar mati. Kereta tayar mati. Jalan. Tapi berdegung, tayar mati. Dia nak ngajah sikit. Berdegung langgar. Kerasan. Bandingan mudah. Dia ada akidah, dia ada kaidah, ada fiqh, tapi tak ada tasawuf. Dia macam kereta tayar besi atau tayar mati. Sakit lah, maksudnya sakit. Tak ada kesenian, tidak ada kehalusan, tidak ada kemesraan. Tapi bila ada tasawuf, dia jadi perjalanan macam tayar hidup lah. Kereta tayar hidup, bukan tayar hidup saja, jenis kereta sedap juga. Volkswagen. Volkswagen sedap lah jalan, dicium molek. Itu tasawuf. Kereta macam kereta terlabi bandingan mudah. Baik, hadis ini telah dikuatkan pula oleh sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Zar radhiyallahu anhu. Abu Zar ni seorang sahabat Nabi yang payah orang nak ikut dia. Payah orang lain nak ikut. Sebab apa? Dia kezuhudan, gaya zuhud dia tu luar biasa dan tak sesuai dengan orang ramai. Jadi dia nak bawa pattern dia saja boleh lah, tapi nak suruh orang pattern macam dia tak boleh. Ada benda-benda dalam agama ni, benda tu bukan tak baik, tapi menjadi hal peribadi. Tak boleh nak buat ukuran kepada orang ramai. Jadi ukuran kepada orang ramai, rosak orang ramai. Antaranya bentuk-bentuk macam ni, pattern Abu Zar ni lah. Dia sangat zuhud dan sangat tegah dalam membela kebenaran ni, sangat tegah. Dia tak ada spring-spring ni, tak boleh nak ngajah dia. Abu Zar ni dia tegah betul. Tapi tegah atas diri pribadi boleh, tapi atas urusan masyarakat ramai, masalah sikit. Tu dia kena seni lain. Dia ada seni lain pula. Jadi Abu Zar ni sebab tu ada riwayat sebut bila kalau tak salah silap ingatan saya lah, ada riwayat hadis, ada sabda Nabi tentang berkait Abu Zar ni, berkait dengan jawatan. Nabi kata apa? Inna wallahi la nuwali ahadan talabahu aw harisa alaihi. Aku kata Nabi, demi Allah, aku tak akan beri jawatan ni kepada orang yang menuntutnya. Menuntut ni dia mitok. Aku tak akan beri jenis mitok-mitok. Au harisa alaihi, ataupun you tak minta tapi riak kendak dia tinggi, memang yang nak, aku tak akan beri. Dua pattern ni, hak minta apa you tak minta tapi nampak lagak dia tu nak sungguh, Nabi aku tak akan beri. Aku tahu dah nyakit dia. Ni bahasa saya lah, bukan hadis tu, bahasa saya. Tapi hadis khabar begitu. Aku tak akan beri, hak ada dua sifat. Dia nak, dia tutup benda tu, atau berkeinginan tinggi untuk mendapatkannya. Inna wallah la nuwalli, aku tak akan hati. Dikatakan berkait dengan Abu Zar lah, tapi pelajar orang. Tapi Abu Zar Nabi beritahu, dan hidup dia memang betul seperti yang Nabi beritahu. Ini orang yang hidup seorang diri, mati pun seorang diri. Dan memang dia gitu. Dia zuhud yang luar biasa. Tak ada orang nak ikut dia, tapi dia tak salah. Atas diri dia boleh buat. Biar orang ramai ikut dia, sakit lah. Pattern dia ni. Dia mati pun akhir sekali seorang diri. Tepat seperti yang disabdakan oleh Nabi. Orang ni hidup seorang diri, mati pun seorang diri. Memang baca sejarah dia memang begitu. Hidup seorang tu sebab orang tak dang nak ikut macam dia. Orang ramai tak dang, dia boleh bawa diri dia. Orang tak sikung orang ramai ni. Baik, dalam hadis lain Abu Zar meriwayatkan, Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam an akhsha Allah
ka'anni arahu fa in lam akun arahu fa innahu yarani. Jadi hadisnya semakna dengan hadis sebelum tu. Terjemahan dia yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku supaya aku takut kepada Allah seolah-olah aku melihatnya. Jika aku tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah melihatku. Jadi kalau ada orang kata tasawuf ni rekaan ulama tasawuf, rekaan tokoh-tokoh tasawuf, ini adalah satu dakwaan yang sangat karut lah. Ajaran-ajaran asal dan asas pada tasawuf ni itu adalah ta'lim Nabi, pengajaran Nabi kepada sahabat. Termasuklah ehwal-ehwal tadi tu, kelakuan-kelakuan tadi, itu adalah merupakan intipati daripada hadis-hadis Nabi. Dan Nabi ajar secara khusus kepada Abu Zar ni, bahawa Nabi kata Abu Zar ni, Nabi berwasiat pesan ke aku, pesan berada ni, supaya apa? Supaya aku ni ada satu sifat takut pada Allah. Bagaimana kadang takut tu? Nabi beritahu kadang-kadangnya. Berkait dengan hadis ihsan. Demikian juga Ibnu Umar pula meriwayatkan hadis Abdullah bin Umar. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'di jasadi faqala ubudullaha ka'annaka tara. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang aku, Nabi pegang aku, lalu bersabda, beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jadi sekarang Abu Zar pun Nabi pesan-pesan yang sama. Abdullah bin Umar pun Nabi pesan-pesan yang sama. Artinya apa? Bahawa hal ehwal tasawuf ni sebenarnya merupakan amalan para sahabat. Amalan para sahabat. Cuma oleh kerana perkembangan zaman dan masa yang semakin menjauhi zaman asal kenabian ni, banyak ajaran-ajaran tasawuf ni mula dilupakan orang. Sehingga hari ini kalau ada orang yang cuba nak mengekalkannya, dianggap pelik dan aneh. Bukan kerana tak ada zaman Nabi, kerana orang tinggal, lama orang tinggal, sehingga dianggap pelik dan aneh. Cuba buka kitab Al-Muqaddimah oleh Ibn Khaldun dalam bab tasawuf. Dia cerita, Ibn Khaldun mencerita bagaimana keadaan tasawuf di zaman Nabi. Dan dia kata penghayatan tasawuf ni merupakan sesuatu yang lumrah, diamalkan, dipraktiskan oleh sahabat-sahabat Nabi. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi hampir keseluruhan buat benda-benda gini ni, elemen-elemen tasawuf ni. Antaranya disebut oleh Ibn Khaldun, mereka ni suka beribadah, mereka ni menyendiri di rumah-rumah mereka tu, mereka ada tempat yang khusus untuk mereka berkhalwat ataupun bersuluk, beribadah. Mereka memperbanyakkan ibadah-ibadah di tempat yang terselindung, tempat yang sunyi. Itu trend sahabat kata. Berzikir, beribadah atau berkhulwah ataupun beruzlah dalam waktu-waktu tertentu. Sehingga sahabat-sahabat ni diketahui bahawa rumah-rumah mereka tu ada tempat khas yang dibuat untuk tujuan ni. Hari ni tak ada orang buat, ada learning. Tukang-tukang pelang tak masuk dalam senarai dia. Rumah, orang panggil rumah tempat untuk beriktikaf, tak ada dalam senarai pelang hari ni. Tapi itulah para sahabat Nabi. Setiap rumah sahabat Nabi boleh dikatakan secara umumnya ada tempat bilik khas yang dibuat untuk tujuan tu. Tujuan dia bersolat, beribadah, baca Quran, berzikir, yang tempat tidak terganggu. Itu ada. Kalau dalam fiqh orang panggil Masjidul Bait, masjid rumah. Cuma ulama fiqh khilaf lah, boleh tak kita nak iktikaf situ tu? Bilik khas yang kita buat di rumah kita tu, boleh tak kita nak niat iktikaf? Ada pendapat tapi tak kuat lah. Tapi tetap ada pandangan ahli-ahli fiqh ni mengharuskan kita duduk situ niat iktikaf. Boleh. Sebab kita ni ada 3 kategori masjid. Masjid sebenarnya tempat kita panggilan macam-macam lah, panggil surga lah, balasah lah, macam-macam lah, apalah tu panggilan tempatan. Tapi kenyataannya ada 3 kategori masjid. Masjid Jami' tu masjid yang dibuat solat berjemaah dan Jumaat, panggil Jami'. Yang kedua masjid yang tidak Jami', Ghairu Jami'. Sebentar saya cakap nak sebut lah. Ghairu Jami' ni
masjid yang tidak dibuat Jumaat. Jumaat dia buat. Ataupun memang ditentukan untuk itu, tapi Jumaat dia tak buat. Tempat kita orang panggil surai lah, orang panggil balasah lah. Di sini yang kedua ni ada pendapat fuqaha yang agak kuat mengharuskan kita beriktikaf dan solat sunat tahiyatul masjid. Boleh. Sekalipun masih ada khilaf tu, dah nak lagi lah dalam fiqh ni, tapi kuat pendapat. Kategori ketiga ni masjid rumah tadi tu. Dalam rumah kita buat tempat khas jadi masjid itu, macam masjid. Itu tu masih ada pendapat fuqaha yang mengharuskan kita iktikaf, tapi pendapat tu agak lemah sikit lah. Hak saya nak kabarnya bahawa Ibn Khaldun kata trend seperti ini ni adalah trend rata-rata sahabat buat macam tu. Tapi kata Ibn Khaldun, apabila zaman ni berlarutan semakin jauh dari zaman kenabian ni, banyak benda-benda hak sahabat Nabi buat sudah ditinggalkan orang, sehingga orang yang masih mengekalkan apa yang dibuat oleh sahabat-sahabat tu itulah sebenarnya ahli tasawuf. Tu cerita sejarah asal dia, orang yang masih mengekalkan tu. Tapi mereka ni dianggap pelik lah, sebab bila zaman berlarutan orang Islam mula mendapat habuan kekayaan, futuhat Islamiyah berlaku di banyak tempat, orang Islam mula jadi kaya dah masa tu, tinggal habis yang ni. Jadi segolongan orang yang masih mengekalkan tradisi amalan-amalan yang mereka warisi zaman sahabat Nabi ni, kekalkan itu, pertama sekali orang tengok pelik, sehingga disebut ghuraba. Ghuraba ni orang yang terasing, pelik dah orang, mana tak ada dah. Padahal hak itulah saka lama yang orang masih kekalkan. Tapi kerana ramai banyak orang tinggal ni, jadi zaman tu hak kekalkan tu dianggap pelik. Dianggap sebagai pelik. Ghuraba. Jadi demikianlah berlaku di zaman-zaman selanjutnya, sehingga banyak amalan-amalan warisan yang dilakukan oleh para sahabat itu ditinggalkan dan menjadi aneh pada zaman-zaman yang terkemudian, dianggap salah lah, pelik lah, dan macam-macam lagi lah. Itu sejarah yang berlaku hari ini. Contoh mudah kita nak beritahu. Contoh mudah lah. Salah satu bentuk yang hari ni orang anggap benda ni kalau kita buat hari ni, kemungkinan besar orang kata aja orang sesat. Kemungkinan besar. Kalau kita buat dalam surah ni cari kemoh budak-budak tu, orang beli wakilah tu, ambil pasang situ saya. Saya ambil seorang, api bulan lepas beli kemoh buat sini saya, mari duduk tu. Sebulan orang kata Majnun. So orang kata Majnun. Sebab apa? Sebab memang orang tak buat, tapi zaman Nabi buat benda tu. Tapi jangan buat. Jangan buat. Tapi nak kaburnya contoh zaman Nabi terbuat, orang lama tak buat, tapi kalau orang buat, orang tu orang gila. Nabi setiap Ramadan 10 hari terakhir Nabi akan bina makhbat ataupun khibat, kemah kecil lah. Cuma zaman dulu kemah cara dia lah. Hari ni jahit lah. Zaman dulu pakai tiang pakai ikat, tok kain keliling tu panggil kemah lah. Nabi buat. Kalau ada orang buat hari ni, dalam seminggu nak banyak ni benang ada jazz ada seseorang buat. Lama-lama kena ambil masjid ni, kena wayar mana, wayar putih merah tu kena dikeliling. Dah dipakai lah surah ni nak kabur contoh. Orang agak pelik. Demikian juga berzikir dengan mengangkat suara lepas sembahyang. Zaman ni ada lagi yang buat, tapi kalau buat cara terbuka, berkemungkinan besar sesetengah tempat akan angkat itu ajaran sesat. Padahal itulah yang disebut oleh Ibn Abbas di zaman Nabi. Ibn Abbas dalam Sahih Bukhari sebut bahawa mengangkat suara berzikir ni lepas sembahyang fardu ni kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku zaman Nabi. Hari ni kata orang sesat lah. Berzikir dan mengangkat suara, rafa'un saut,
Bahkan dalam Sahih Bukhari ada pasal tu. Raf'un saut bizikri ba'dal maktubah. Mengangkat suara, berzikir dengan suara nyaring tinggi selepas sembahyang fardu itu. Tapi hari ni kalau kita buat, berkemungkinan besar orang akan anggap benda ni sebagai bid'ah lah, sesat lah, macam-macam lah. Kita tak rasa belah. Dan ni sembahyang, zikir lepas sembahyang, zikir senyap sikit, baca ringan-ringan ataupun itu pun dibid'ahkan orang. Beri lepas sembahyang tu. Tu bukan zikir dengan suara tinggi, suara mungkin biasa-biasa je. Itu pun sudah dibid'ahkan orang ini. Jadi kita tak anggap, tak rasa belah lah benda-benda gitu. Baik sikit lagi. Hadis yang lain pula diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, akhir saya nak bihan ni, anna rajulan qala ya Rasulullah hadisni bi hadisin waj'alhu mujazan. Faqala sallallahu alaihi wasallam salli salata muwadda' fa innaka in kunta la tarahu fa innahu yaraka. Yang bermaksud, seorang lelaki bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu ungkapan kata yang ringkas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau sembahyang seolah-olah itulah solat kamu yang terakhir. Solat muwaddi', orang yang nak mengucap selamat tinggal. Maksudnya Nabi pesan, hendaklah kamu dirikan sembahyang seolah-olahnya kamu rasa inilah sembahyang aku waktu akhir sekali sebelum aku mati. Itu dia. Kerana jika kamu tidak dapat melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Sekiranya kita tak dapat melihat Allah secara penglihatan yang sebenar, itu akan berlaku di akhirat. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana? Itu kurnia Allah. Bukan berarti Tuhan berubah sifat sehingga boleh dilihat oleh mata zahir kita ni, bukan. Tapi melihat Allah ada satu kurnia Allah kepada orang mukmin di akhirat. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dalam tasawuf digunakan seolah-olah. Itu. Jadi seolah-olah tu yakni kita melihat dengan arti mengingati tentang sifat-sifat kesempurnaannya dengan ingatan yang seolah-olahnya kita ni duduk dekat dengan dia. Seolah-olah benda ni bila kita ingat ke dia dengan ingatan yang bulat, ditamsilkan, digambarkan seolah-olahnya kita duduk depan. Tamsilan saja, bukan berarti bahawa kita ni memang duduk depan sungguh. Kedudukan kita ingat ni dengan ingatan yang kuat, jelas dan nyata tu, hal itu digambarkan macam kita duduk depan dia tu. Sebagaimana kita duduk depan benda ni kita nampak terang, jelas. Maka demikian juga kita ada hubungan hati kita dengan Allah. Bila ingatan kita ni kepada sifat-sifat ketuhanan Allah Ta'ala ni sangat kuat, sangat jelira sehingga tidak diganggu oleh ingatan yang lain, maka digambarkan keadaan tu ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya. Ingatan kita tu bulat, kuat ingatan kita, tak paling kalah ingatan kita tertumpu kepada makna-makna ketuhanan Allah, tidak diganggu oleh ingatan kepada benda lain lagi. Itu digambarkan seolah-olah engkau melihat Allah. Bahasa tasawuf. Baik, sini dalam hadis Nabi ni, Nabi pesan pertama sekali, hendaklah kamu sembahyang seperti sembahyang orang yang nak mengucap selamat tinggal. Lalu Nabi kata, sekiranya kau tidak dapat melihat Allah, maka yakinilah Allah Ta'ala melihat dirimu. Baik. Hadis ini juga semakna dengan hadis sebelumnya, menyatakan tentang ihsan. Tapi ada satu perkara yang disebut dalam hadis ini, iaitu pesan Nabi supaya semayanglah kamu seperti semayang orang yang nak mengucap selamat tinggal. Apa faedah yang kita dapat di sini? Yang dapat membantu untuk mengkhusyukkan hati kita dalam ibadah adalah dimulai dengan ingat kematian. Itu istifadah dia. Kalau kita rasa payah nak khusyuk, payah nak hati-hati, berlatihlah, cuba-cubalah untuk ingat kita ni akan mati sebelum kita sembahyang. Dan ini dalam tasawuf, dalam tarekat menjadi amalan kelaziman.
Sebab itu dalam tarekat, kebanyakan tarekat sebelum zikir itu disuruh melakukan ingat kepada mati, itu disebut rabitah al-kubur, dan ini dilakukan sebelum zikir. Tujuannya apa? Supaya zikir kita tu tak pergi ke lain, tertumpu, membantu. Maka dalam semayang berpandukan kepada doman ini, seolahnya Nabi suruh mengingat ke mati sebelum semayang, dan dia membantu untuk mengkhusyukkan hati. Ini amalan umum lah. Tapi orang yang belajar tarekat, dia ada waktu-waktunya kat mana dia nak mengingatkan kematian tu. Itu juga membantu untuk mengkhusyukkan hati. Jadi sekadar itu sajalah kuliah untuk kali ini, dan mudah-mudahan akan bersambung pada kali-kali yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.